8 jenis tawaf, wajib atau sunat untuk berniat. Okey, kita sudah membincangkan sedikit berkenaan dengan syarat-syarat sah tawaf. Pada hari ini kita akan bincangkan mengenai jenis-jenis tawaf. Ada tawaf yang wajib untuk berniat dan ada tawaf yang sunat untuk berniat. Semalam kita sudah sebutkan ada 3 jenis tawaf yang hanya sunat untuk berniat. Selain daripada itu, bakinya ada 5 jenis tawaf lagi, hukumnya adalah wajib untuk berniat. Jadi, mana satukah tawaf yang wajib berniat, mana satukah tawaf yang sunat untuk berniat? Kita akan pergi sebentar lagi insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang sudah share, beritahu kawan-kawan, sudah tag kawan-kawan. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita mengadakan siri live Isnin sehingga Jumaat pada jam 10 pagi insyaAllah. Dan ada rakamannya, ulangannya yang akan dipostkan di YouTube Umrah Andalusia Bahau dan di IGTV Instagram Umrah Andalusia Bahau. Terima kasih kepada semua yang ada bersama dengan kita pada hari ini. Jika ada apa-apa soalan ataupun ada pertambahan ilmu, perkongsian daripada anda, silakan komen di bawah. Terima kasih kepada semua insya-Allah. Jadi kita teruskan kepada 8 jenis tawaf ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zulkifli Hashim kerana bersama dengan kita pada hari ini. Kitab Fiqh Haji Contemporary, sebuah kitab yang lengkap insya-Allah, yang padat untuk rujukan kita pada zaman yang contemporary ini. Kita teruskan kepada jenis tawaf yang pertama, iaitu tawaf haji ataupun nama lainnya adalah tawaf ifadah. Apakah itu tawaf haji ataupun nama lainnya tawaf ifadah ini? Tawaf bagi jemaah haji selepas berwukuf, iaitu apabila masuk waktunya, iaitu separuh malam 10 Zulhijjah. Dan dia boleh dilakukan, tidak ada tarikh luputnya, boleh dilakukan, tapi makruh ditangguhkan sehingga habis tahun tersebut. Bagi jemaah haji, ini adalah rukun yang ketiga. Kita ulang kaji sedikit. Rukun yang pertama adalah berniat, rukun yang kedua adalah berwukuf di Arafah, dan rukun yang ketiga adalah bertawaf. Jadi ini adalah rukun yang ketiga bagi jemaah haji. Dan ini adalah salah satu tawaf yang hukumnya hanyalah sunat untuk berniat sebelum memulakan tawaf. Bagaimana niatnya? Contohnya, aku ingin bertawaf 7 keliling kerana Allah Ta'ala. Okey, niat itu adalah di dalam hati. Hukumnya adalah sunat. Kerana apa? Kerana pada awal ibadah haji itu kita sudah berniat. Sudah berniat haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu, niat itu sudah merangkumi semua ibadah-ibadah dan semua rukun-rukun di dalam ibadah haji. Maka hanyalah sunat untuk kita berniat untuk bertawaf pada waktu ini. Jadi selepas jemaah berwukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah, maka sunat untuk mereka pulang ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah ini selepas separuh malam 10 Zulhijjah. Kita akan membicarakan bab ini lebih terperinci insya-Allah pada siri yang akan datang. Cuma yang perlu kita faham pada hari ini ialah salah satu jenisnya adalah tawaf haji ataupun nama lainnya adalah tawaf ifadah. Terima kasih. Jika ada komen, okey, ada 8 jenis tawaf. Terima kasih Intan Zahira. Baik. Jadi kita teruskan. Jenis tawaf yang kedua, iaitu tawaf rukun bagi melaksanakan umrah. Jenis tawaf yang kedua ini juga hukumnya adalah sunat untuk berniat. Ini adalah tawaf umrah, iaitu rukun keberapa dalam umrah? Okey, rukun yang kedua. Rukun yang pertama berniat, rukun yang kedua adalah bertawaf. Ini adalah bagi ibadah
umrah. Sama juga seperti haji, kenapa tidak wajib untuk berniat? Kerana niat umrah tersebut, contohnya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sahaja aku berniat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, itu sudah merangkumi semua ibadah-ibadah, semua rukun-rukun di dalam ibadah umrah. Jadi hukumnya sebelum melakukan tawaf, untuk melakukan tawaf umrah, maka hukumnya adalah sunat untuk berniat. Okey, mudah sahaja. Kita teruskan kepada jenis yang ketiga, iaitu tawaf tahiyatul bait. Macam pernah dengar, okey, tahiyatul bait kita selalu lakukan adalah solat sunat tahiyatul masjid. Itu tahiyah tu maksudnya adalah penghormatan. Okey, jadi kita masuk ke dalam masjid, kita buat solat sunat tahiyatul masjid, iaitu kita buat solat sunat bagi menghormati masjid. Begitu juga apabila kita masuk ke dalam Masjidil Haram, bagi menghormati sebagai adab kita untuk menghormati Baitullah Al-Haram, Kaabah itu, maka disunatkan kita untuk melakukan tawaf tahiyatul bait. Baik, tawaf ini hukumnya adalah wajib untuk berniat. Apa itu tawaf tahiyatul bait? Tawaf bagi mereka yang memasuki Masjidil Haram kerana menghormati Baitullah. Okey, jadi akan datang mungkin akan ada satu tajuk khusus berkenaan dengan tahiyatul bait. Ini, adakah kita boleh buat solat sunat tahiyatul seperti kita buat solat sunat tahiyatul masjid? Adakah kita masuk ke dalam Masjidil Haram itu boleh kita nak melakukan tawaf solat sunat tahiyatul masjid? Bagaimana pula dengan tawaf tahiyatul bait ini? Okey, itu mungkin insya-Allah ada kita akan bincangkan pada masa yang akan datang. Kita teruskan jenis yang keempat, iaitu tawaf qudum. Apa itu tawaf qudum? Tawaf qudum ialah tawaf selamat datang, bukan dating di situ, maaf tersilap. Tawaf selamat datang ke Mekah kerana mengunjungi Baitullah. Tawaf selamat datang ke Mekah kerana mengunjungi Baitullah bermaksud pertama kali jemaah haji sampai ke Mekah, bagi yang melaksanakan haji ifrad dan haji qiran. Okey, sebelum ni kita sudah membincangkan tentang jenis-jenis haji. Jika tak faham apa itu haji ifrad ataupun haji qiran, boleh merujuk kepada siri kita yang sebelum ini. Bagi yang melakukan haji ifrad dan haji qiran, apabila sahaja mereka sampai ke Mekah, mereka kena membuat tawaf qudum, iaitu tawaf selamat datang. Maka ini adalah jenis yang ketiga daripada tawaf yang tidak wajib untuk berniat. Mereka hanya sunat untuk berniat. Sebenarnya ada lagi keadaan bagi jemaah-jemaah yang perlu membuat tawaf qudum. InsyaAllah nanti pada siri yang akan datang, pada topiknya yang tertentu kita akan bincangkan. Ada lagi jenis tawaf qudum selain daripada jemaah haji yang berniat ifrad ataupun qiran masuk ke dalam Mekah. Selain itu ada lagi jenis yang lain. Okey. Tawaf haji, tawaf ifadah masa selepas separuh malam 10 Zulhijjah. Betul, terima kasih Intan Zahira. Tawaf rukun itu tawaf umrah, sunat untuk berniat. Okey. Tawaf rukun bagi umrah itu sunat untuk berniat. Tawaf tahiyatul bait adalah tawaf menghormati Masjidil Haram, wajib untuk berniat. Betul, terima kasih. Baik. Kita meneruskan kita punya jenis-jenis tawaf. Jadi sebelum ini kita sudah sebutkan ada 3 jenis tawaf yang sunat untuk berniat. Selain itu hukumnya adalah wajib untuk berniat. Maka bakinya selepas ini semuanya adalah wajib untuk kita berniat. Jadi tawaf yang kelima iaitu tawaf sunat. Sunat ni apa? Sunat ni adalah maksudnya jika kita buat dapat pahala, jika kita tinggalkan tidak mendapat apa-apa. Jadi apa maksud tawaf sunat?
tawaf yang dilakukan pada bila-bila masa yang diingini. Bila rasa rajin ataupun kita kena rajinkan diri untuk banyakkan beribadah semasa kita berada di Mekah, kita boleh buat tawaf sunat pada bila-bila masa. Bagaimana cara buat tawaf sunat? Tawaf, cara buat dia sama sahaja seperti yang kita sudah belajar sebelum ini. Kena menepati syarat-syarat sah dia, kena menepati sunat-sunatnya, tetapi berbeza pada niat. Maka tawaf sunat ini wajib untuk kita berniat. Contohnya, satu malam kita pun pergi ke Masjidil Haram, okey, untuk bertawaf sunat. Maka kita pun berniat, sahaja aku melakukan tawaf 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Maka kita pun bertawaf seperti biasa. Adakah kena memakai pakaian ihram? Kita kena faham bahawa pakaian ihram itu wajib dipakai apabila kita berada di dalam keadaan ihram. Sama ada ihram haji ataupun ihram umrah. Jadi adakah semasa kita buat tawaf sunat itu kita berada di dalam ihram haji ataupun umrah? Jika tidak, maka tidak wajib untuk kita memakai pakaian ihram. Hanya pakai pakaian biasa, cukup syarat-syarat sah yang telah kita sebutkan pada siri yang sebelum ini, maka boleh kita melakukan tawaf sunat. Ada juga permasalahan yang kita akan bincangkan pada siri-siri yang akan datang berkenaan dengan adakah tawaf sunat lebih utama berbanding solat sunat, ataupun adakah tawaf sunat lebih utama berbanding dengan membuat umrah. Jadi itu adalah topik pada siri-siri yang akan datang, insya-Allah. Jadi fahamnya tawaf sunat ini seperti kita buat solat sunat. Nak buat dapat pahala, tak buat itu rugi. Kan? Okey. Tawaf qudum ialah tawaf selamat datang ke Makkah kerana mengunjungi Baitullah. Terima kasih Intan Zahira. Itu adalah jenis-jenis tawaf. Tawaf sunat boleh dilakukan bila-bila masa. Wajib berniat untuk melakukan tawaf sunat ini. Bagus. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya bagi orang yang membaca komen-komen ini pada masa yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Tawaf nazar adalah tawaf yang wajib dilaksanakan kerana ianya telah dinazarkan. Nazar ni apa contohnya? Contohnya adalah seseorang itu berkata, aku bernazar untuk melakukan tawaf. Maka hukum nazar itu menjadi wajib ke atas diri dia. Jika dia tidak melaksanakan nazar, dia dikenakan kafarah. Itu dalam tajuk yang lain, tajuk nazar, insya-Allah. Kita teruskan kepada siri jenis tawaf yang ketujuh, iaitu tawaf wada'. Apa itu tawaf wada'? Tawaf wada' ialah tawaf selamat tinggal yang wajib dilakukan apabila seseorang hendak meninggalkan Mekah bagi memuliakan Baitullah, iaitu Kaabah itu. Istimewanya Mekah ataupun Baitullah ini, Masjidil Haram, Baitullah ini, istimewanya kerana apa? Kerana kita perlu memuliakannya. Kita masuk dengan ibadah, kita keluar pun dengan ibadah. Kita masuk dengan tawaf qudum, kita keluar dengan tawaf wada'. Begitu. Kita perlu memuliakan Baitullah, iaitu rumah Allah. Baik. Jadi tawaf wada' ini perbincangan dia agak panjang. InsyaAllah juga ada siri yang akan kita bincangkan, topik khusus berkenaan dengan tawaf wada' ini, insyaAllah. Di dalam mazhab Syafi'i, hukum tawaf wada' adalah wajib. Dan adakah wajib berniat? Ya, wajib untuk berniat tawaf wada'. Baik, kita teruskan dengan jenis yang ke-8 ataupun jenis yang terakhir, iaitu tawaf tahallul. Ini khusus untuk keadaan ini sahaja, dan kita harap kita tidak terlibat di dalam tawaf ini. Kerana apa? Tawaf ini adalah tawaf yang dilakukan oleh jemaah haji yang luput wukuf di Arafah. Apa maksud luput? Bermaksud dia tak sempat untuk berwukuf di Arafah sedangkan dia sudah berniat, bagi melepaskan dirinya daripada larangan ihram. Seperti yang kita tahu bahawa apabila kita berniat sahaja ihram, apabila kita berniat sahaja ihram haji ataupun umrah,
kita kena menyelesaikan kesemua pekerjaan haji atau umrah tersebut, kecuali jika kita tertahan ataupun jika dalam keadaan ini, iaitu kita terlepas waktu wukuf atas apa-apa sebab dia tak dapat sampai ke Arafah pada waktu yang ditetapkan, maka dia terlepas dan tidak dapat haji pada tahun tersebut. Tetapi apa yang dia kena buat bagi melepaskan diri dia daripada larangan-larangan ihram, maka dia perlu membuat tawaf tahallul, iaitu tawaf melepaskan diri daripada ihram. Ada lagi mungkin akan datang, insya-Allah kita akan membahaskan lebih panjang berkenaan dengan topik ini, insya-Allah. Jadi itu sahaja, jenis-jenis tawaf kita ada 8. Jadi kita buat revision sikit bagi kita memahami mana satu yang wajib berniat, mana satu yang sunat untuk berniat. Okey, tawaf sunat boleh dilakukan bila-bila masa. Tawaf nazar, tawaf wajib dilakukan kerana telah dinazarkan. Itu adalah 8 jenis tahallul. Jadi 8 jenis tawaf, maka apa dia 3 jenis tawaf yang sunat untuk kita berniat? Apa dia? Iaitu tawaf ifadah ataupun tawaf haji. Yang kedua adalah tawaf umrah, yang ketiga ialah tawaf qudum. Kerana semua ini adalah ibadah-ibadah yang berada di dalam ibadah haji dan umrah. Maka niat haji ataupun niat umrah itu sudah merangkumi semua, termasuklah ibadah tawaf ini. Tetapi ibadah-ibadah yang lain selain daripada 3 itu, iaitu 5 yang lain, dia bukan berada di dalam ibadah haji atau umrah tersebut. Jadi wajib untuk dia berniat sebelum melakukan tawaf-tawaf ini. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada semua yang menyertai kita pada hari ini. Jika ada cadangan ataupun ada feedback, penambahbaikan, silakan komen di bawah ataupun boleh terus PM saya, insya-Allah. Kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada cadangan apa topik yang akan kita bincangkan pada masa yang akan datang, silakan juga komen ataupun PM kami. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.